Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari bidang pembelajaran 1.0 iaitu langkah keselamatan dalam makmal. Standard kandungan 1.1 ialah peralatan perlindungan diri. Standard pembelajaran 1.1.1 menjelaskan dengan contoh peralatan perlindungan diri. Fokus utama iaitu yang pertama, peralatan perlindungan diri di mana kita akan mengenali apakah yang dimaksudkan dengan topeng muka keselamatan, baju makmal, kasut makmal, cermin mata keselamatan, sarung tangan. Yang kedua, peralatan keselamatan dalam makmal. Kita akan lihat apakah itu peti pertolongan cemas, cucian mata, penyiram, pencuci tangan, kebuk wasap, kabinet aliran lamina dan akhir sekali peraturan keselamatan dalam makmal. Peralatan perlindungan diri dan fungsinya. Peralatan perlindungan diri yang pertama, topeng muka keselamatan. Mengelakkan gas toksik, debu dan asap yang boleh menjejaskan sistem pernafasan daripada memasuki mulut dan hidung. Yang kedua, baju makmal. Baju makmal berlengan panjang untuk mengelakkan bahan kimia yang mengakis terkena pada pakaian dan kulit. Yang kedua, diperbuat daripada kain kapas yang mudah menyerap cecair dan akhir sekali, baju makmal mudah ditanggalkan jika terkena api atau bahan kimia. Ketiga, kasut makmal. Melindungi kaki daripada bahan kimia yang tertumpah. Yang kedua, tapak kasut diperbuat daripada getah yang mempunyai cengkaman yang baik untuk mengelakkan daripada tergelincir di makmal. Pastikan murid dilarang memakai selipar dan kasut yang tidak menutup kaki. Yang keempat, cermin mata keselamatan. Tujuan melindungi mata daripada percikan bahan kimia yang dipanaskan, debu dan serpihan kaca jika berlaku kemalangan. Kedua, cermin mata diperbuat daripada polyvinyl klorida (PVC) yang lutsina. Yang kelima, sarung tangan. Melindungi tangan daripada bahan kimia yang mengakis seperti asid pekat dan alkali pekat. Yang kedua, mengelakkan sentuhan dengan bahan organik berbahaya seperti bakteria. Seterusnya, mengelakkan spesimen biologikal yang disentuh daripada tercemar dan akhir sekali perlindungan semasa mengendalikan bahan radioaktif. Ini adalah contoh-contoh sarung tangan. Peralatan keselamatan dalam makmal. Pertama, peti pertolongan kecemasan. Kedua, pencuci tangan. Ketiga, penyiram dan cucian mata. Keempat, kebuk wasap. Kelima, kabinet aliran lamina. Keenam, alat pemadam kebakaran. Peralatan keselamatan dalam makmal. Mari kita lihat daripada segi fungsinya. Peti pertolongan cemas biasanya mengandungi kain kasar, plaster, gunting, kain anduh, antiseptik dan lain-lain. Tujuan ialah untuk merawat kecederaan ringan seperti luka. Yang kedua, cucian mata atau eye wash menyingkirkan bahan berbahaya seperti bahan kimia atau bahan pencemar yang masuk ke dalam mata. Cara, bilas dengan cuci mata mangsa dengan air selama 10 hingga 20 minit. Yang ketiga, penyiram atau shower
membilas pakaian atau anggota badan yang terkena bahan kimia yang berpekatan tinggi dalam kuantiti yang banyak. Memadamkan api yang terkena pada pakaian dengan segera. Kaedah, alirkan air pada bahagian kulit selama 10 hingga 20 minit. Yang keempat, pencuci tangan. Membersihkan tangan selepas menjalankan eksperimen. Pencuci tangan antiseptik boleh mengelakkan jangkitan selepas menjalankan eksperimen yang melibatkan mikroorganisma, contohnya bakteria dan kulat. Yang kelima, kebuk wasap merupakan sistem pengalihan udara dalam makmal, melindungi diri daripada wap, debu, gas berbau, gas beracun, gas mengakis dan gas mudah terbakar yang dihasilkan semasa eksperimen. Seterusnya, kabinet aliran lamina flow hood. Menyediakan ruang steril dengan mengalirkan udara bersih melalui penapis ke dalam kabinet. Dikenali juga sebagai Biological Safety Cabinet. Yang ketiga, mengelakkan bahan yang digunakan semasa eksperimen daripada tercemar. Dan yang akhir sekali ialah alat pemadam kebakaran. Tujuan, memadamkan kebakaran dalam makmal. Peraturan keselamatan dalam makmal. Peraturan keselamatan dalam makmal. Yang pertama, anda dilarang bergurau senda dan bermain dalam makmal. Yang kedua, laporkan sebarang kemalangan yang berlaku di dalam makmal. Yang ketiga, kenal pasti lokasi peralatan keselamatan makmal. Yang keempat, gunakan alat perlindungan diri semasa menjalankan eksperimen. Yang kelima, pastikan makmal dalam keadaan kemas dan bersih. Dan akhir sekali, kendalikan sisa bahan kimia dan bahan biologi dengan betul. Penilaian. Antara peralatan berikut yang manakah merupakan alat keselamatan di dalam makmal? A. Sarung tangan. B. Kebuk wasap. C. Kasut keselamatan. D. Goggle. Bincangkan bersama rakan-rakan anda. Soalan yang seterusnya iaitu, Alia ingin menjalankan eksperimen untuk mengkaji pH ke atas pertumbuhan bakteria. Terangkan fungsi kedua peralatan perlindungan diri yang perlu digunakan semasa menjalankan eksperimen itu. Jawapannya, yang pertama, baju makmal. Tujuan, mengelakkan pakaian terkena kultur bakteria, asid atau alkali. Yang kedua, sarung tangan, mengelakkan jangkitan daripada bakteria. Rujukan slide pembelajaran hari ini dibekalkan oleh buku teks Sains Tingkatan 4 KSSM. Yang kedua, Amazing Science, teks rujukan Oxford Fajar, Tingkatan 4. Sekian, terima kasih. Semoga video pembelajaran hari ini memberi manfaat kepada anda semua.